Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita malam ni tentang tamak. Tamak terhadap pahala. Tamak terhadap pahala. Nabi kata, semayang di masjid 27 kali ganda dari semayang seorang-seorang. Berapa ramai yang tamak dengan 27 kali ganda pahala? Ada yang tak tamak, ada yang tak lapar, dia semayang di rumah seorang-seorang dia. Bila orang tanya, abang tak pergi masjid? Kan abang dengar azan, kenapa tak berjemaah di masjid? Sama je. Di masjid 3 rakaat, di rumah pun 3. Apa bezanya? Sama je. Tak sama abang, berjemaah 27 abang, seorang-seorang satu bang. Janji aku semayang. Cuba kamu tengok gambar tempel. Jangan katakan ke masjid, semayang pun tidak. Ini namanya orang yang tidak lapar dengan pahala. Nabi sebut bila kita datang ke masjid itu siapa? At-Taubah 18. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa ulaika asa an yakunu minal muhtadin. Allah Ta'ala sebut orang yang boleh memakmurkan masjid itu siapa? Orang yang boleh mengimarahkan masjid itu siapa? Bukan semua orang boleh mengimarahkan dia. Yang pertama yang boleh mengimarahkan orang beriman pada Allah. Yang kedua orang yang percaya pada hari kiamat. Yang ketiga orang yang salat. Yang keempat orang yang bayar zakat. Yang kelima orang yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala sebut di akhir ayat itu, mudah-mudahan orang-orang ini mendapat hidayah daripada Allah. Allah Ta'ala sebut mudah-mudahan orang-orang ini dapat hidayah daripada Allah. Subhanallah. Sebab tu Nabi kata bila kita datang ke masjid, rebut 3. Pertama, imam. Ambil, kalau boleh jadi imam, jadi imam. Besar pahala imam. Untuk depan sekali, tak ada siapa boleh depan pada imam. Berapa orang yang dah semayang 30 tahun tak pernah jadi imam? Berapa ramai yang dah kahwin 45 tahun tak pernah jadi imam pada isteri dan anak-anak? Tak pernah jadi imam. Jangan kata di masjid, di rumah pun tak pernah. Hari itu ada datang masjid, orang tolak dia jadi imam. Batuk terus. Den, jadi imam Den. Suara tak ada. Padahal masa ambil wuduk di bawah, uyuh rendah kalau dia berbuat. Bila tolak jadi imam, batuk. Nampak benar nipunya. Ada yang berani jadi imam hanya semayang zuhur dan asar. Bila masuk maghrib dia kata tak dapat, aku tak dapat. Ustaz, aku maghrib aku tak dapat. Zuhur asar insya-Allah. Sebab tak ada bunyi kata dia. Maghrib isyak ada bunyi. Kalau agak-agak di masjid kita dah ada imam, tak payahlah. Ambil Bilal. Belajar jadi Bilal. Min sya'airillah. Bilal tu tuan-tuan, suara dia, azan itu sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Azan lah. Sementara di Malaysia di azan dibenarkan. Azan lah tuan-tuan, sementara di Malaysia ni azan masih dibenarkan. Berapa banyak negara yang dah tak benarkan azan. Boleh azan, tak ada speaker. Boleh azan, tak ada pembesar suara. Azan lah kau. Bukan dia larang pun, tapi kau kena duduk atas sutuh. Engkau kena duduk atas bumbu, kau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa nak dengar tu kan? Memekak di atas tu, menjerit dia. Yang ni saya pergi di Australia, saya tengok Tok Bilal tu, siap betul tuan-tuan. Siapa nak dengar? Tak boleh nak azan, guna speaker. Kita ni tuan-tuan, speaker ni subhanallah,
sama tinggi dengan menara KL. Bersahut-sahutan, tapi yang datang semayang muka yang sama juga. Makin berkurang lagi ada meninggal seorang, stroke seorang. Sayang tuan-tuan, kita duduk di dalam sebuah negara yang nak buat ceramah malam ni. Sekarang pukul 9.33, ceramahlah. Tapi ada negara yang saya pergi tuan-tuan, ceramah dalam masjid 10.30 you mesti berhenti. 10.30 you berhenti ya. Permit sampai 10.30 walaupun dalam premis. Sayang tuan-tuan, ada orang yang tidak tamak untuk pahala. Parkinglah di luar. Polis trafik tak saman, tambah-tambah hujan lagi dia tak saman. Tapi ada negara yang saya pergi ceramah tuan-tuan, parking penuh di jalan, keluar daripada masjid penuh samannya tuan-tuan. Susah nak datang ceramah. Kita yang senang datang ceramah tak tamak untuk dapatkan pahala, tidak lapar untuk dapatkan pahala. Mereka yang datang ceramah di tempat lain disaman kerana parking, disaman kerana lewat, datang tuan-tuan, saman pun saman dah. Lapar mereka untuk ilmu. Nampak gaya ya tuan-tuan, kita pun kena saman juga kerana parking, baru ramai nampak ilmu. Ini budaya yang kita kena ubah. Berapa ramai yang tak berani nak azan. Ada yang azan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Dah terbalik pula anda. Silap. Hayya 'alas salah. Astagfirullahaladzim. Belum lagi yang azan tuan-tuan, dia kerja pekuk telinga. Kemudian dia ikut mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mikrofon stand, menyebut mikrofon. Lama-lama lembek stand. Allahu Akbar, Allah. Jatuh stand tu sampai ke lantai. Sampai ke lantai dia bahaya ala solah. Dia tak erti tuan. Tak erti adab untuk azan. Ustaz, di tempat saya azan pun dah ada Ustaz, muazzinnya. Buat apa saya nak ambil lagi? Bilal sudah ada, imam sudah ada. Kalau demikian kata Rasulullah, engkau rebut orang yang berada di saf yang pertama. Kalau imam sudah ada orangnya, kalau Bilal sudah ada orangnya, rebut saf yang pertama. Berapa ramai yang tamak untuk dapat saf yang pertama? Ada yang datang awal, dia lambat naik. Sebab tak apalah, biar ada orang dulu. Saya nak balik awal. Kalau saya duduk kat depan, saya tak boleh bangun. Jadi saya duduk saf paling belakang, supaya saya keluar awal. Bila ni? Bila Ramadan. Bila Ramadan, buka puasa di masjid, mengurusi masjid umum. Kepada semua jemaah, petang ini kita akan berbuka puasa di masjid. Jadi saya harap pada semua jemaah makan kurma dan minum air terlebih dahulu. Kemudian kita sembahyang maghrib. Selepas sembahyang maghrib, barulah kita makan jamuan nasi. Kerjasama anda diucapkan terima kasih. Masing-masing peganglah kurma, minum air. Duk tengok lauk ayam masak merah, daging masak kicap, tapi tak boleh makan. Lepas maghrib nanti baru boleh makan. Maka naiklah datang semayang di atas. Agak-agak khusyuk tak semayang tu. Yang sah pertama tak khusyuk. Allahu Akbar. Ramai pula malam ni. Cukup ke? Sah yang belakang pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Nasib baik aku sah belakang. Habis semayang dah turun cepat, lambat habis. Yang paling tak khusyuk tu imam. Allahu Akbar. Takkan dia orang tak simpan kat aku. Aku kan imam. Tuan-tuan, jadilah orang yang tamak dengan pahala. Apa-apa benda pun rebut.
Sampai Nabi cakap, kalau kamu tahu keistimewaan duduk di saf paling depan, kamu pasti mencabut undi di kalangan kamu. Siapa yang boleh duduk di saf depan? Tadi tuan-tuan sembahyang Isya. Besok tuan-tuan sembahyang subuh, insya-Allah berjamaah. Datanglah waktu ini, Isya dan subuh, subuh dan Isya. Kata Rasulullah, kalaulah kamu tahu kelebihan subuh dan Isya berjamaah, nescaya kamu merangkak datang ke masjid. Tak sihat pun datang, sibuk pun datang, merangkak. Janji aku datang sembahyang berjemaah di masjid. Istimewanya Isya dan subuh. Tetapi alasan kita tak sembahyang Isya bang, malah bang hujan. Kan kereta ada, aku baru je basuh petang tadi, nak pergi balik basah kotor lah kereta aku. Alasan abang tak sembahyang subuh berjemaah. Allah, aku tak sedar lah, abang ada 8 handphone. Kenapa tak kunci jam? Nak naik kapal terbang pukul 6 pagi, nak naik kapal terbang pukul 7 pagi. Engkau boleh bangun pukul 3 pagi, kau pergi KLIA. Engkau boleh set jam, engkau boleh set alarm, tetapi engkau tak boleh set kapal terbang kau nak menghadap Allah. Nama dia sembahyang subuh. Apa alasan? Kita nak naik kapal terbang, kita boleh bangun awal. Kita nak naik bas rombongan Czechia, kesukaan Commonwealth, kita boleh bangun tuan-tuan. Tetapi kenapa tidak boleh set jam untuk sembahyang subuh? Apa alasan kita? Jawapannya mudah. Sebab kita tidak tamak untuk pahala. Jawapannya mudah. Kita tidak kelapar untuk pahala. Kita tidak kebulur untuk pahala. Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Ubah untuk menjadikan kita lapar untuk mencari pahala. Sentiasa lapar untuk mencarikan pahala. Sentiasa lapar untuk dapatkan pahala.